السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT kerana pada malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya dan kasih sayangnya, kita dapat juga mengadakan tazkirah ilmu. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang boleh kita manfaatkan dalam hidup kita ni. Bila lagi kita membicarakan tentang ilmu akidah, kita dah masuk dalam rukun iman yang ke-5, iaitu beriman dengan hari kiamat. Ya, kita dah bicara beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, ya, dan yang kelima beriman dengan hari kiamat. Beriman dengan malaikat sudah, ya. Dua lagi belum. Beriman dengan hari kiamat, dan lepas itu beriman dengan qadar dan qada. Lepas itu barulah kita rumuskan apa yang telah kita bicarakan selama ini, ya. Jadi rukun iman ada 6. Ya, yang pertama, percayakan Allah. Yang kedua, percayakan malaikat. Yang ketiga, percayakan Rasul. Yang keempat, percayakan kitab. Yang kelima, percayakan hari kiamat yang kita nak bicara lepas ini, insyaAllah, ya. Dan yang keenam, percayakan qadar dan qada, ya, iaitu ketentuan nasib kita. Allah yang menentukannya. Sama ada kita ni bahagia atau celaka, sama ada kita ni gembira atau menderita, sama ada kita ni kaya atau miskin, semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni tanpa banyak mukadimahnya, banyak bicara yang lain, kita terus baca kitab kita ni. Tajuknya Hari Kiamat. Beriman dengan hari kiamat. Ya, bahawa dunia ni akan hancur. Allah sebut dalam Quran, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Penggegaran. Apa itu penggegaran? Tahukah kamu apa itu yang dikatakan penggegaran? Pada hari itu manusia-manusia akan diterbangkan seperti kerkatu. Dan pada hari itu juga gunung-gunung akan diterbangkan seperti bulu-bulu yang bulu-bulu yang dihamburkan, bulu-bulu yang dihamburkan. Macam itu keadaan gunung-gunung tu. Macam bulu yang dihamburkan. Macam mana jatuhnya? Perlahan je, ya. Melayang-layang jatuhnya. Padahal gunung tu berat.
Begitulah kuatnya angin, kuatnya ributnya, kuatnya penggegaran pada hari kiamat nanti. Dalam surah lain berkata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Hai tulu. Apabila bumi ini digoncangkan dengan sekuat-kuat goncangan, digoncangkan dengan sekuat-kuat goncangan, lalu mengeluarkan isi-isinya yang berat-berat, habis dikeluarkannya. Maka pada ketika itu manusia akan bertanya, apa ni? Malaha. Orang Arab malaha lah. Orang Melayu apa ni? Orang India, janadai, agaknya ya. Orang Jawa, apa iki? Tapi perkataannya malaha. Apa ini? Ini kedahsyatan huru-hara yang berlaku ketika hari kiamatnya. Kita baca senang. Adalah yang dikatakan hari kiamat itu ialah nama bagi masa yang berlaku di dalamnya segala kejadian huru-hara. Kejadian yang amat huru-hara, tak tentu hala. Manusia berterobang, kulu kelio, ke darat, ke baru, ke atas, ke bawah, tak kira, tak tentu hala, kiri kanan. Huru-hara yang amat sangat. So, siapa bila ada orang meninggal dunia, dia dah gempar satu kampung tu, jurita tu sampai ni, seluruh alam ni akan binasa, akan hancur. Lagilah gempar, lagilah huru-hara, lagilah tak tentu hala. Ya? Itu kejadian huru-hara yang amat sangat. Ya, ketika itu ibu sedang mendokong bayinya, akan tercampak bayi itu dari dokongannya. Ya. Ibu sedang menyusukan anak pun tercampak anak itu dari pangkuannya. Begitulah huru-hara yang amat dahsyat, yang teruk benar. Ya, mulanya dari semenjak dibangkitkan semula sekalian makhluk yang telah mati. Itu hari kiamat. Bukannya musnah tu, itu dah lepas daripada apa ni. Sudah semua masuk dalam kubur, dibangkitkan semula, itu dibangkit. Kiamat. Qiyam tu yang bangun. Bangun dari kubur. Allah ada sebut dalam Quran. Summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu itu selepas ini akan jadi mayat-mayat belaka. Ba'da zalika lamayyitun, akan jadi mayat-mayat belaka. Summa innakum yawmal qiyamah, dan kamu kemudian pada hari kiamat tub'atsun, akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Itu namanya kiamat. Kiamat itu bangkit semula. Tapi sebelum kiamat tu semua orang akan dimatikan. Itu keadaan huru-hara yang amat dahsyat tu. Ya, kejadian itu huru-hara. Mulanya dari semenjak dibangkitkan semula. Udah mati semua orang, dihidupkan semula. Itu bermula namanya kiamat. Makhluk yang telah mati dihidupkan semula hingga ahli syurga masuk ke syurga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Ya. Itu namanya kiamat. Disebut juga hari akhirat. Kerana dia tak berlaku lagi. Akan datang last sekali dunia ni akan berlaku. Itu namanya hari akhirat. Ya. Hari akhirat. Kerana masa ini menghabiskan hari dunia. Last sekali dunia itu namanya akhirat lah. Tak ada lagi. Ini last. Itulah dunia itu. Namanya akhirat. Akhir. Tak ada lagi hari lepas itu. Sebagai hari akhirat. Ataupun hari kiamat. Kemudian dinamakan juga Yaumuddin. Yaumuddin, hari agama. Arti Yaumuddin itu hari agama, hari balasan. Ya? Kita wajib nyebut setiap hari 17 kali. Maliki Yaumiddin, yang menjadi raja, yang menjadi pemilik kepada hari, ya, hari balasan tu. Yang lain tak ada kuasa, Allah yang berkuasa. Kerana di dalam tempoh itu manusia dibalas segala pekerjaannya. Masa itulah akan dibalas. Baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Bermula dari bangkit dari kubur tu, keadaannya, yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Dia ada kenderaan. Daripada kubur sampai kepada mahsyar ada kenderaannya. Iaitu dia selalu melakukan kebaikan. Dia berkorban bila hari raya Aidil Adha. Itu balas baik. Yang jahat akan dibalas dengan kejahatan. Ya. Itu namanya hari balasan. Kerana dalam tempoh itu manusia dibalas segala pekerjaannya. Sama ada baik atau jahat. Dan lain-lain nama. Seperti hari kiamat itu ada nama lain ya. Seperti Yaumul Hasyar. Yaumul Hasyar. Hari dihimpunkan.
atau yaumun nusyur, dari hari yang berhimpun. Nusyur itu nanti berhimpun, ya. Semua manusia akan berhimpun satu tempat. Nama tempat himpunan itu Padang Mahsyar. Ya, semua daripada Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kita tak tahu siapa manusia terakhir nanti. Akan berkumpul di satu tempat namanya Padang Mahsyar. Maka termasuklah di dalam kiamat itu segala huru-hara yang akan berlaku sebelum musnah alam ni. Huru-hara yang amat dahsyat. Huru-hara yang akan berlaku seperti dihimpunkan manusia di Padang Mahsyar. Semua orang berada di Padang Mahsyar. Rapat-rapat. Sehingga nak bergerak pun tak boleh. Kata Nabi, macam anak panah dalam busar panah. Punyalah rapat. Sesak. Sempit. Nak bergerak pun tak boleh. Macam anak panah dalam busar panah. Punyalah rapat. Payah nak faham, ya. Tapi kalau saya kata macam rokok dalam kotak rokok, boleh faham? Rokok tu yang dah penuh tu. Isi penuh rokok tu. Kemudian cabutkan sebatang. Cabutkan rokok sebatang, betul masuk kembali. Renyuk tak? Renyuk lah kerana dia padat penuh. Ini dalam di Padang Mahsyar nanti, ya. Namanya mahsyar, tempat himpunan. Dikira dan ditimbang. Kemudian dikira. Dihisab. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kemudian kamu akan soal ditanya apa saja nikmat yang kamu terima dalam dunia ni. Kemudian ditimbang. Dah dikira dan ditimbang. Ada dacing besar-besaran di akhirat nanti. Ditimbang pahala dan dosa. Mana berat? Berat pahala ke berat dosa? Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun khamiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, pahalanya banyak, berat, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Ta'ala. Dan barang siapa ringan timbangan kebajikannya, dosanya banyak, berat dosanya, pahalanya ringan saja, maka dia akan menjadi apa? Maknya adalah hawiyah. Mak hawiyah jadi mak dia. Ditimbang di hawiyah, di lambung-lambung di hawiyah, dicium di hawiyah, dipeluk di hawiyah. Hawiyah itu apa? Wa ma adraka ma hiya. Apa yang dikatakan hawiyah? Narun hamiyah. Api yang bersangatan nyala. Api itu meluk dia. Api itu nimbang dia. Api itu nama lambung dia. Api itu mendakap dia. Api yang bersangatan nyala. Itu namanya hawiyah. Itu namanya hisab. Hisab dan mizan. Mizan itu artinya dacing. Dan lepas itu meniti surat. Last sekali meniti siratal mustaqim. Kalau berjaya, boleh dapat masuk syurga. Kalau jatuh, masuk neraka. Meniti sirat. Dan lain-lain lagi. Bagaimana akan disebutkan setengah-setengahnya. Setengahnya akan sebut, bukan semua sekali. Dahsyatnya huru-hara pada masa itu. Hatta masing-masing tidak kenal mengenal. Tak kenal siapa? Anak tidak mengenal bapa. Suami tidak mengenal isteri. Suami tidak kenal akan isteri dan lain-lainnya. Di Allah sebut dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Pada hari itu, manusia dalam keadaan huru-hara yang amat sangat. Dia tak ingat, dia tak kenal lagi. Tak ingat pun. Saudara-saudara dia, adik-beradik tak ingat lagi. Kakak ni tak ingat, abang tak ingat, adik tak ingat. Wa ummihi wa abi, mak ni pun tak ingat, bapak pun tak ingat hari itu. Punya huru-hara yang amat dahsyat, ya. Wa ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani, dan sahabat-sahabat dan juga anak-anak tak ingat. Langsung apa tak ingat? Pun dahsyatnya huru-hara. Tak ingat yang lain, dia hanya ingat tentang nasib diri dia aja. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Pada ketika itu dia hanya memikirkan tentang kejadian yang akan berlaku pada diri dia saja. Apa nak jadi ni? Apa nak jadi ni? Apa nak jadi? Itu kan dahsyatnya huru-hara ketika itu, ya. Tujuan hari ini ialah kerana hendak dijalankan kira-kira. Hisab. Kira-kira itu hisab, ya. Dan memutuskan hukum pekerjaan yang dilakukan pada masa hidup dalam dunia. Dia hidup macam mana? Akan dilakukan itu, ya. Baik akan dibalas dengan kebaikan. Jahat akan dibalas dengan kejahatan. Lepas itu dapatlah ketentuan hal masing-masing. Sama ada ke syurga atau ke neraka. Kalau dia beriman dan beramal soleh, dia akan dapat syurga. Ya, hidupnya bahagia, gembira, seronok. Tapi kalau dia kufur dan maksiat, tak beriman, kufur tak beriman lah. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Azab, sengsara.
menderita. Dahsyat. Itu dia keadaan hari kiamat. Ini sebentar lalu aja. Kalau nak detailkan banyak ya. Kemudian macam mana? Kepercayaan terhadap hari kiamat. Ini tugas kita. Apa dia hukum? Apa hukumnya bagi kita percaya dengan hari kiamat ni? Hukumnya wajib. Mesti percaya. Mesti yakin. Jangan ragu-ragu. Kerana kalau tak percaya, batal iman kita. Tak diterima iman kita. Jadi kita kafir jadinya kalau tak percaya. Jadi itu hukumnya. Mesti percaya betul. Wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya. Percaya, yakin betul. Tak ada syak, tak ada zan, tak ada waham Dan mengiktikadkan, betul-betul sungguh. Mengiktikadkan, itu jadi akidah dia. Bahawa sesungguhnya hari kiamat itu mesti akan datang. Tak ada ragu-ragu lagi. Apa dalilnya? Setiap orang tu akan mati. Lama-lama mati. Habis surah ni mati belaka. Bila mati, tak berlakulah. Kiamat itu namanya. Mati total. Dia mesti akan berlaku. Dengan tiada ditentukan masanya. Bila berlaku hari kiamat, kita tak tahu. Siapa pun tak tahu. Nabi pun tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Jibril pun tak tahu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala saja. Bila masanya, wallahualam. Kita tak tahu. Hanya Allah saja tahu. Dengan tiada ditentukan masanya. Dan di masa itulah berlakunya segala perkara yang tersebut tadi. Hisabnya, timbangnya, balasannya, meniti siratal mustaqimnya, masuk syurga atau masuk neraka. Itu yang disebut tadi menurut bagaimana yang diberitakan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabawi. Quran banyak sebut tentang hari kiamat. Neraka banyak sebut dalam Quran. Syurga banyak disebut dalam Quran. Nikmat-nikmat syurga pun ada. Azab-azab neraka pun ada. Di antaranya apa? Makanan orang neraka itu buah daripada pokok zakum. La'akiluna min syajarin min zakum. Famali'una min halbutun. Fasyaribuna alaihi minal khamim. Fasyaribuna syurbal him. Makanan orang dalam neraka itu ialah pokok dari buah-buahan dari pokok zakum. Pokok zakum tu buahnya namanya buah zakum juga. Buahnya berduri. Udahlah berduri, panas, pahit lah tu. Bila makan penuh pokok-pokok itu, habis hancur kongkong tu. Makan lagi, hancur, elok balik, hancur. Makan, elok, hancur. Makan, elok, hancur. Makan, elok, makan balik. Hancur pokok tu, makan lagi. Hancur balik, elok balik. Begitulah keadaan. Buah zakum dia. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Minuman mereka ialah air timah yang mendidih. Air timah tu logam. Dicayurkan, minum air tu. Menggelegak orangnya. Fasyaribuna syurbal him. Maka minumlah mereka seperti seekor himar. Macam himar minum gam. Habis hancur pokok tu. Minum lagi, hancur. Minum lagi. Itu ahli neraka syurga pun begitu juga. Macam-macam. Ada nikmatnya. Itu ada cerita dalam Quran. Macam-macam ahli syurga tu. Makanannya ada, minumannya ada. Semua ada. Kenderaannya ada, rumahnya ada, mahligatnya ada dalam syurga. Semua bahagia saja. Tak ada rasa risau, tak ada takut, tak ada jemu, tak ada letih, tak ada bosan. Itu keadaan dalam syurga. Seronok aja. Di bawah syurga tu ada air pula mengalir, sungai mengalir bawah syurga tu. Ada air biasa, air drone. Ada air madu, manis benar Lagi apa? Ada air susu, sedap, manis, fresh, segar. Tak ada busuk-busuk, tak ada basi-basi. Dan ada arak pun tu. Air tu, arak arak. Nak minum apa? Semua ada dalam tu. Nak minum brandy, ada brandy. Ada sungai brandy di syurga. Nak minum champagne, ada sungai champagne. Nak minum bulldog, ada sungai bulldog. Nak minum Carlsberg, ada sungai Carlsberg. Apa saja nak minum, ada di syurga tu. Yang hebat tu minum banyak mana pun tak ada mabuk-mabuk. Tak ada pening-pening. Sentiasa sihat aja. Itu keadaan dalam syurga. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Banyak lagi sambung banyaknya. Saya tak nak cerita. Kita dah banyak kali dah sebut tentang nikmat syurga ni. Jadi banyak dalam Quran dan hadis tentang cerita syurga, tentang cerita neraka.
Jadi wajib kita beriktikad, wajib kita berkeyakinan sungguh-sungguh. Wajib ia percaya dan mengiktikadkan. Percaya aja dia turun naik, iktikad ni dah dia tetap aja turun iktikad. Akidah tu kekal ya. Tak ada turun naik. Sentiasa ada begitu itu akidah. Wajib dia mengiktikadkan bahawa sekalian manusia dihidupkan oleh Tuhan semula. Semua kita akan dihidupkan balik. Ya. Masa itu tak ada mati-mati lagi dah. Hidup terus kekal abadi. La yamutu fiha wa la yahya. Sama dalam syurga atau dalam neraka tak ada mati-mati lagi dah. La yamutu fiha. Wa la yahya dan tidak boleh hidup. Kerana neraka itu tak ada hidup. Mana yang kata hidup? Asyik menderita aja, asyik jerit, asyik menangis aja, asyik meraung aja. Mana yang kata hidup? Orang hidup tu ada ketikanya sedih, ada ketikanya gembira, ada ketikanya seronok, ada ketikanya sakit dan sebagainya. Itu orang hidup. Ini tak ada. Asyik menderita aja. Itu kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak ada mati dan juga tidak dikira hidup. Walaupun tak ada mati tapi tak ada dikira hidup. Pasal menderita sepanjang masa. Mati dah, buku tak mati, dia balun tak mati, dia bedai tak mati, dia pelupur tak mati, dia bakar tak mati, dia tikam tak mati, apa buat tak mati-mati. Kerana di akhirat nanti, mati itu sudah mati. Mati itu sudah mati. Faham ke ni? Tak ada lagi mati. Allah jadikan mati itu macam seekor kebas. Mati itu Allah jadikan macam seekor kebas. Dia bawa kepada satu jambatan antara syurga dan neraka dan disembelih kebas tu. Disembelih kebas tu. Mati tu disembelih. Maka matilah mati. Tak ada lagi mati lepas tu. Itu di akhirat. Tak ada mati. Dalam neraka tak mati, dalam syurga pun tak mati. Kerana dihidupkan balik. Kemudian daripada matinya, keadaannya serupa bagaimana kejadian ia pada masa dunia. Pada masa dunia dulu ya. Sekiranya bangun daripada kubur. Daripada dunia tu masuk dalam kubur, bangun lepas tu. Kemudian daripada matinya, keadaannya serupa bagaimana kejadian yang ia masa di dunia sekaliannya. Bangun dari kubur, dihimpunkan di padang mahsyar. Semua berhimpun di padang mahsyar. Dan berlakulah di sana segala hal yang tersebut itu. Di padang mahsyar macam-macam lah. Ada hisab. Lagi apa? Mataharinya sejengkal dari kepala. Ada yang berpeluh sampai had mata kaki. Ada yang peluhnya sampai had betis. Ada yang peluh sampai ke apa. Ada yang peluh sampai ke pinggang. Ada peluh sampai ke dada. Ada peluhnya sampai ke leher. Ada peluhnya sampai ke hidung. Ada apa kepala. Ada yang berenang dalam peluh masing-masing. Itu keadaan di padang mahsyar. Tapi ada juga orang yang bahagia. Orang yang bahagia di padang mahsyar siapa? Mereka yang dapat naungan arasy. Selesa je, nyaman aja, seronok aja. Itu yang dapat naungan arasy. Yang lain tu mengelajak luar. Itu keadaan di padang mahsyar. Dan berlakulah di sana segala hal yang tersebut itu. Macam-macam berlaku di padang mahsyar tu. Demikian juga dihimpunkan di tempat ini segala jin. Sekalian jin pun di situ juga. Malaikat pun di situ juga. Binatang pun di situ juga. Semua di situ dihimpunkan balik. Kemudian seterusnya kita akan bicara kiamat dan alam. Apa dia kiamat dan alam? Macam mana alam dia boleh katakan kiamat ya? Apa maksudnya kiamat dan alam? Kita baca senang. Apabila hampir kiamat, dah dekat nak kiamat, ditiup sangkakala. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala. Dia pun tiup. Agaknya lah ya. Masa itu berlakulah huru-hara yang dahsyat. Binasalah alam, habis, hancur. Gunung-gunung bertaburan. Manusia terbang. Sungai pun berhimpun. Lautan-lautan tu berkumpul. Berkumpul antara satu sama lain. Sudah tak ada lagi nama lautan Pasifik tak ada. Lautan Atlantik tak ada. Lautan Arktik tak ada. Laut Hindi tak ada. Sudah ada berkumpul semua laut-laut tu. Wa izal biharu fujirat. Laut tu dah bersatu antara satu sama lain. Itu dia ya. Itu keadaan hari kiamat. Nak dekat kiamat tu ya. Demikian juga dihimpunkan di tempat ini sekalian jin, malaikat dan binatang. Kemudian apabila hampir kiamat, belum kiamat lagi,
belum dibangkitkan balik, ditiup sangkakala yang pertama. Matilah semua yang hidup. Binasalah alam semuanya, gunung-gunung hancur semuanya. Hancur lebur. Tiada tinggal suatu apa pun tak tinggal. Bagaimana dalam Quran telah menerangkan, apa kata Allah dalam Quran? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Ketika itu semua akan binasa, yang atas muka bumi ini habis binasa. Yang tak binasa, yang kekal, yang tak ada binasa lah. Yang tak ada hancur, yang elok aja ialah zat Allah. Yang amat mulia, zat Allah yang amat agung lagi amat mulia. Lain semua hancur belaka. Yang bila ditiup sangkakala hancur belaka. Tapi bukanlah kejap-kejap tu, sikit-sikit lah ya. Mula-mula planet-planet berlaga antara mereka. Kemudian gunung-gunung akan diterbangkan. Binatang-binatang akan mati. Jin pun mati, malaikat pun mati. Habis semua mati ya. Hancur belaka. Akhirnya tiada tinggal satu apa pun. Sebagaimana dalam Quran telah menerangkan cara hancurnya alam ini dengan keadaannya. Ya. Macam mana keadaannya? Yang pertama pecah belah langit. Langit tu pecah. Habis. Ya. Belaga bintang dengan bintang. Runtuh berterbangan. Berketul-ketul. Sehingga belaga di antara setengah dengan setengahnya. Sebagaimana firman Allah. Iza sama'un fatarat. Iza sama'un fatarat. Apabila langit itu pecah belah. Dan runtuh. Habis langit runtuh. Sekarang ni tak ada runtuh. Bukan ada tiang pun tapi tak ada runtuh. Itu yang pertama. Langit semua runtuh belaka. Yang kedua, bintang-bintang pun belaga antara satu sama lain. Habis bintang berselerak, jatuh dan berubah dari tempatnya yang sedia dan tidaklah lagi matahari dan bulan berjalan dengan teratur. Dia tak ada ikut paksi dia masing-masing. Udah mengelewar sana kemari, belaga-laga antara satu sama lain. Tak ada teratur lagi dah. Seperti biasa sebagaimana firman Tuhan, wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal kawakibun tasarat. Apabila bintang-bintang itu jatuh berselerak di udara dan berubah dari tempatnya. Bintang tu tak ada dia menurut paksi dia ya. Yang ketiga, apabila telah berlaku dua hal yang di atas ini, apa dua hal tadi? Apabila langit teruntuh, apabila bintang-bintang berbelaga antara satu sama lain, telah berlaku dua hal tadi ya. Yang di atas ini sehingga pecah belah, bercerai-berai dan bergoncang. Itu Al-Qari'ah tadi bergoncang segala-galanya. Di atas ke bawah, dari atas ke bawah, dan yang di bawah pergi ke atas. Ini terbalik ponggang ni. Sini pun disebut terbalik ponggang ni. Maka tiba-tiba laut pun menyemburkan air untuk naik melempah. Melempah. Air laut tu melempah. Daripada laut tu naik ke daratan. Melempah. Udah bertemu antara satu sama lain. Dia menyemburkan air naik melempah ke atas bumi. Hingga tenggelam semuanya. Habis tenggelam. Tidak ada lagi daratan. Tak ada lagi laut Hindi. Tak ada lagi laut Atlantik. Tak ada lagi laut Atlantik. Tak ada lagi laut Pasifik. Tak ada lagi laut Antartik dan sebagainya. Dia dah bersatu semua laut tu. Ya. Hingga tenggelam semuanya. Tidak ada daratan lagi. Dan tidak diketahui di mana lautan Pasifik. Di mana lautan Atlantik. Dan lain-lainnya. Dan tidak diketahui mana utara. Dah tak tahu mana utara, selatan, timur, barat. Tak tahu dah. Mengserupa aja. Di mana utara, di mana selatan, di mana timur dan di mana barat. Bahkan semuanya jadi laut belaka. Sebagaimana firman Allah, wa idzal biharu fujirat. Dah saya bacakan tadi ya. Surah Al-Infitar. Wa idzal biharu fujirat. Dan apabila laut menyemburkan airnya naik ke bumi. Apabila laut menyemburkan airnya naik ke bumi. Itu yang ketiga. Yang keempat. Ini nak berlaku hari kiamat ya. Sedang berlaku ni. Apabila telah naik air gunung berapi. Bila telah naik air, gunung berapi meletup. Sekarang ni gunung berapi meletup di sana sini. Apa ni? Jarak ini semua gunung-gunung tu jadi gunung berapi meletup semua. Gunung berapi pun meletup. Mengeluarkan apinya. Mengeluarkan debunya, lavanya. Maka pada waktu itu terbungkus naik tanah kubur tu terbungkus semua.
Terbungkus naik tanah kubur serta keluar barang yang di dalam bumi. Habis keluar belaka. Mayat-mayat keluar dari bumi. Lagi apa? Batu-batu keluar dari bumi. Besi-besi keluar dari bumi. Apa saja keluar dari bumi. Mengeluarkan segala barang-barang yang berat-berat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila di bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang amat kuat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan mengeluarkan isinya yang berat-berat tu habis keluar. Wa qala al insan, berkata manusia, malaha, apa dia? Apa ni? Itu akan berlaku insya-Allah. Maka pada waktu itulah terbungkus naik tanah kubur pun terbungkus naik serta keluar barang yang di dalamnya. Mayat-mayat dalam kubur habis terpantuk keluar ke dalam bumi daripada tulang-tulang dan sebagainya. Habis keluar mereka. Kemudian kita Tuhan kepada malaikat meniup sangkakala yang kedua. Sudah mati semua tu, bangkitkan semula malaikat Israfil. Dia pun tiup bagi kali kedua. Tiup yang pertama mematikan semua makhluk, yang kedua membangkitkan semua. Tiup kali yang kedua. Dia pun ambil saksofonnya, dia tiup. Agaknya lah ya. Maka bangkitlah semua. Semua bangkit. George Bush bangkit, Abraham Lincoln bangkit, George Washington bangkit, Hitler bangkit, Stalin bangkit, Lenin bangkit, Khrushchev bangkit. Semua bangkit lagi ya. Marcos bangkit, Soeharto bangkit, semua sekali bangkit. Haji Ibrahim bangkit. Semua bangkit lagi. Kemudian Allah merintahkan malaikat supaya meniup sangkakala yang kedua. Bagi kali kedua, membangkitkan alam dan menghidupkan semula. Habis hidup belaka ya. Maka tiba-tiba hidup tiap-tiap orang. Bagaimana rupa asal mereka. Orang jadi orang lah. Ya. Di dunia sebagaimana firman Tuhan, wa idzal quburu bu'sirat. Wa idzal quburu bu'sirat. Artinya, dan apabila tanah kubur itu terbungkus. Tanah kubur terbungkus. Naik keluar barang yang di dalamnya. Habis keluar belaka ya. Itu keadaan hari kiamat yang berlaku ya. Kemudian dia bangkit keluar kubur tu, masing-masing berjalan menuju kepada mahsyar. Di pada mahsyar dan berbagai peristiwa yang berlaku. Ada hisabnya, ada penyerahan kitabnya, ada yang dapat tangan kanan, ada yang dapat tangan kiri, ada yang cucuk dada tu ke belakang, ambil dari belakang dan sebagainya. Kemudian last sekali meniti siratal mustaqim. Bila dia dah meniti siratal mustaqim, bermakna last tu. Kalau lepas, bahagialah tu. Kalau lepas maknanya dia dapat masuk ke dalam syurga. Kalau gagal, jatuh, masuk neraka. Syurga ada 8 nunggu tu. Neraka ada 7. Di bawah. Ya? Itu dia keadaan hari kiamat. Kena yakin benda ni berlaku. Tetap berlaku. Ya? Kamu percaya pun dia berlaku, tak percaya pun dia berlaku juga. Kamu ingkar pun dia berlaku juga. Kamu yakin dia pasti berlaku. Ya? Kamu yakin pun dia berlaku juga. Dia tidak akan lari daripada kehendak Allah SWT. Bila Allah kata nak jadi tu ya. Itu akan berlaku pada hari kiamat. Semua akan kita akan mengalaminya insya-Allah ya. Kemudian akan datang kita akan baca kepercayaan terhadap hari yang kemudian. Ini tadi mula-mula aja pengenalan tentang hari kiamat. Kemudian apa hukumnya kita nak percaya kepada hari kiamat? Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Malam esoklah ya. Okey. Apa yang berlaku lepas hari kiamat? Ada syurga, ada neraka, macam mana keadaan syurga, macam mana keadaan neraka. Itu malam esok kita bicara insya-Allah. Dah nak habis kitab ni ya. Ini kali yang 43 saya baca malam ni ya. Malam esok kita akan baca kali yang ke-44. InsyaAllah. Tentang cerita hari kiamat. Kemudian akan datang, baru cerita bagi rukun iman yang ke-6 iaitu qada dan qadar. Ya. Kemudian itu 45. Kali yang 46 kita akan baca tentang syafaat. Syafaat Nabi SAW. Ya. Dah habis syafaat tu, habislah kitab ni. Tamatlah ya. 46 kali. Dekat-dekat 4 tahun. Korang 2 bulan 4 tahun. Kalau 48, 4 tahun ya ini. 46. Korang 2 bulan 4 tahun. Tapi kita habis dalam masa berapa bulan saja ya. 46 kali 46 hari lah ya. Lebih sebulan sikit je. Ya. Barang siapa mengikutinya, dia maknanya dia tamat kitab namanya Risalatul Tauhid. Jadi jangan tuang ni. Ada 2 lagi je.
Insyaallah ya. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.